Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Dan juga nikmat Al-Quran yang paling agung yang ada bersama dengan kita semua. Kita sudah habis surah Qaf. Kita masuk bersurah yang baru, suratul Hujurat. Surah yang ke-64 dalam siri pengajian kita ini. Dan juga surah kiriman Allah Subhanahu wa taala yang ke-64 yang kita nak baca pada hari ini. Siri surah ini juga dalam surah bilangan surah asalnya ialah 49 49. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi ayat yang ke 18 ayat semuanya. Surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyy يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Hujurat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya selaku amal yang saleh
dan menjadikannya sebagai pimpinan pada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi obat pada segala penyakit, menjadi penguat pada segala kelemahan, dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 18 ayat semuanya. Dinamakan surah Al-Hujurat. Al-Hujurat maknanya bilik-bilik tempat tinggal isteri-isteri Nabi. Mana hujurat, hujrah. Hujrah ni mana bilik. Al-Hujurat mana bilik-bilik tempat tinggal isteri-isteri Nabi. Dia ada semua 9 bilik. Ada 9 bilik. Setiap seorang isteri Nabi itu satu bilik. Jadi ada 9 semua. Jadi Allah Ta'ala tegur melalui surah ini tentang ada beberapa orang Badui di kalangan orang Arab. Orang Badui ni orang darat lah. Orang darat, orang kurang ilmunya, kurang adabnya, kurang tamadunnya. Orang Badui, penduduk desa yang datang menghadap Nabi SAW di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa baginda, mereka memanggil-manggil baginda dari luar bilik tempat tinggal baginda dengan cara yang kurang hormat. Perihal mereka lebih lanjut akan diterangkan pada ayat 14 nanti. Itu maknanya asal usul surah ni dinamakan, dipanggil surah Al-Hujurat. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ini di antara bacaan yang agung, bacaan yang besar, kerana dalam Bismillah ni ada nama Allah yang teragung. Ada 3 nama Allah yang teragung. Yang paling agung sekali ialah Allah itu sendiri. Disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Ijma' para ulama, nama Allah yang paling agung itu ialah Allah itu sendiri. Sebab Allah ni nama kepada zat, bukan nama pada sifat. Nama kepada diri Allah Ta'ala itu sendiri. Dan kita di Malaysia ni duk kalut soal kalimah Allah. Dalam surat khabar dan sebagainya tentang kalimah Allah yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kalau nak kira dari segi nama Allah ni, dari segi sejarahnya, kalau kita tengok, orang bukan Islam duk guna lama dah. Supaya ayah Nabi tidak nama Abdullah ni. Ayah Nabi kita nama Abdullah. Sebelum Islam lagi. Kemudian orang musyrikin sendiri pun, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya orang musyrikin duk sembah berhala tu, siapa dia agak yang jom buat langit bumi ini, la yaqulun Allah, mereka akan jawab ialah Allah. Dalam Quran pun sebut qul a'udzu birabbin nas, aku minta perlindungan dengan Rabbin nas, Tuhan kepada manusia. Malikin nas, raja atau pemerintah kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada ilah, mana suatu yang disembah, yang disanjung, yang ditaati oleh manusia. Jadi anah di situ masuklah manusia semua sekali. Sama ada Islam ataupun tidak Islam. Cuma dalam konteks kita di Malaysia ini,
Timbul masalah apabila orang Kristian atau pihak penduduk ataupun penduduk negara kita ni memohon supaya apa nama tu, mereka juga nak guna nama Allah. Jadi masalahnya ialah Allah bagi mereka tak serupa dengan kita. Kita orang Islam ni Allah tu dalam konteks tauhid. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu saja. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala makhluk ini. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, mana dia tidak menjadi ayah pada sesiapa. Wa lam yulad, dan dia tidak diperanakkan, mana dia tidak menjadi anak pada sesiapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Allah dalam konteks Islam. Tapi Allah dalam konteks dia punya Yahudi dan Kristian ni ialah Allah yang syirik. Sebab Yahudi syirik kerana dia kata Allah tu ada anak, Uzair ibnullah. Kristian pula dia mengatakan Isa tu sebagai ibnullah, sebagai anak Tuhan. Itu syirik. Syirik ni yang jadi masalahnya. Dari segi menggunakan nama Allah tu, mereka sudah guna sumbangan kita dah. Yang beza kita dengan dia ialah syirik. Hal ni kena berhati-hati. Inilah yang diputuskan oleh pimpinan kita, bahawa Allah ini tidak boleh diguna sewenang-wenangnya. Tidak boleh diguna sewenang-wenangnya. Dan Allah tu juga tak boleh nak terjemah daripada perkataan God. Sebab God itu bukan Allah. Allah lah. Tak boleh nak terjemah daripada perkataan God. Sebab God itu lain. Allah ni satu saja. Satu saja. Dia tidak boleh terjemah dengan mana-mana perkataan lain. Allah. Dan gitu Allah. Satu nama yang khusus. Dia tak boleh diterjemah dengan makna God. Walau bagaimanapun, hak kita duk bincang di negara kita ini ada pro kontra dan sebagainya, tapi kita kena ingat bahawa duk bincang bab kalimah Allah saja tak ada. Memang kalimah Allah kita kena pertahankan, kesuciannya atau penyalahgunaannya memang. Tetapi kita kena ingat Allah ni tak boleh dipisahkan dengan peraturannya, hak dia, agama dia, apa semua sekali. Allah dengan segala apa yang ada pada Allah tu lah. Jadi kalau betul-betul nak pertahan Allah, jangan dia pertahan kalimah Allah je. Hukum Allah tak tahu hukum mana. Jauh tu mutar tu. Jadi dia bersungguh pertahan kalimah Allah pasal ada sebab-sebab tertentu. Tapi hukum Allah, hak Allah, kerajaan Allah dan segala apa yang ada pada Allah, kita tak cara mana. Tak kena lagu tu. Sebab Allah ni bukan kalimahnya saja. Allah ni nama Allah yang paling agung, Allah lah. Dia ada zat dia, ada sifat dia, ada af'al dia, ada hak-hak dia, ada undang-undang dia, ada peraturan dia, dan ada harta benda dia, dan segala-galanya. Pendek kata Allah ni segala-galanya. Allah ni segala-galanya. Tak boleh kita nak bincang kalimah Allah tu dalam bentuk yang terpisah daripada apa yang ada pada Allah. Itu kita kena faham balik. Kalau bodok bodok kecil kalimah Allah, hukum Allah kita tolak, hak-hak Allah kita nafikan, tak ada mana. Walau bagaimanapun Allah ini salah satu daripada nama Allah yang diijma' oleh ulama kita. Nama Allah yang paling agungnya ialah Allah. Dan satu lagi nama Allah yang teragung juga ialah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Dan Ar-Rahim, nama Allah yang teragung seterusnya ialah Ar-Rahim. Dengan ada nama Allah yang teragung dalam Bismillah ini, menjadikan Bismillah bacaan yang teragung di dalam Islam.
Dari satu segi Bismillahirrahmanirrahim ini bacaan zikir atau ibadat yang besar. Di segi yang lain pula Bismillah juga merupakan pimpinan kita semua. Apa saja kita nak buat mestilah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dengan guna nama lain. Nah, jadi kita ataupun rakyat Malaysia bagus dah bercakap tentang setia kepada negara. Setia kepada negara. Memang tak ada masalah lah. Tapi di mana setia kepada Allah? Negara dengan Allah ni mana besar? Nah, negara dengan Allah ni nama mana besar? Kalau bos setia kepada negara aja, tapi deraka kepada Allah, erak ke agak-agak je? Erak ke negara kita ni nak menyelamatkan kita, masa depan kita yang jauh sampai ke akhirat? Tak erak. Jadi kita orang Islam ni diajar setia kepada negara kerana setia kepada Allah. Nah, kita setia taat kepada pimpinan kerana taat kepada Allah. Dia tak boleh nak pisah pimpinan itu dengan Allah. Kena gitu. Jangan duk main setia ke negara, tak tahu Tuhan mana. Nah, setia kepada negara aja. Allah sendiri tak tahu mana. Dipisahkan Allah daripada negara. Padahal manusia ni sebagai khalifah Allah. Kuasa yang diberi oleh Allah kepada manusia ni untuk memerintah, mentadbir mengikut dasar dan prinsip dan kehendak Allah. Bukan dia suruh ngomong ikut dia gitu. Sebab itulah Bismillah ni mengajar supaya kita rakyat biasa, supaya pemimpin, supaya kerajaan, supaya masyarakat, supaya siapa pun buat kerja gapo atas dunia ni, buat kerja dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan buat kerja dengan nama negara saja, tak tahu Tuhan mana. Buat kerja dengan nama orang tu, nama orang ni, rasmi tu rasmi ni, tapi Allah terlucu. Akal umbi Allah Ta'ala terlucu, jadi pun jadi syirik. Jadi muta kan panggil. Sebab tercabut daripada akal umbi akidah tu sendiri. Sebab Allah ni pusat, dan kita kena centralize, kena memusatkan seluruh hidup kita kepada Allah, dan ikat kemah-kemah hati kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Bismillah ni kena baca biar banyak, biar jadi daging darah ni. Biar jadi daging darah. Bukan saja Bismillah tu dengan mulut, tapi juga Bismillah dengan hati, Bismillah dengan perbuatannya sekali. Tiga-tiga sama naik. Boleh faham tu? Kalau setakat Bismillah dengan mulut je, hati tak tahulah ke mana, tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala, tak hormat pun kepada Allah, tak lagi. Atau Bismillah tu dengan mulut, dengan hati, dengan perbuatan, dengan tindakan. Dalam bab peribadi ke, ataupun dalam bab peribadi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab rumah tangga Bismillah lagi. Masuk bab ekonomi politik, tinggal sebelah, tak tahu ke mana dah. Tak tahu dah. Ini maknanya terucuk daripada akal umbi agama. Kerana mensyiriki Allah dengan ilmu yang dia belajar daripada barat. Sebab ilmu barat ni ilmu syirik. Sebab dia buat Allah, dia pakai agama dia sendiri ya. Sains ke, teknologi ke, kalau hak barat, memang dia mensyiriki Allah dengan sains teknologi dia. Sebab dia buat Allah. Dia buat Allah dalam sains teknologi dia, dalam ilmu dia, tak ada Allah. Dia agama dia ya. Sebab itulah dalam kitab hikam dia kata, setelah kamu tidak lagi mensyiriki Allah dengan sembah berhala, janganlah pula kamu mensyiriki Allah dengan diri kamu sendiri. Apabila kamu duk berasa tak perlu lagi kepada Allah, cukup dengan sains dan teknologi ya, tak perlu dah kepada pimpinan wahyu, maka pada masa itu kamu telah mensyiriki Allah dengan diri kamu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita ni kena Bismillah molek Bismillah dengan mulut, Bismillahirrahmanirrahim dengan hati, dan Bismillahirrahmanirrahim dengan perbuatannya sekali. Biar perbuatan kita itu keluar daripada acuan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hidup kita ni
diacuankan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru jadi. Bukan sekadar duk berkomo dengan bismillah saja. Nah, dia kena tiga-tiga sama naik. Hati, bacaan, hati dan perbuatannya sekali. Dan satu lagi yang mau sebut sama-sama dah bismillah ni dari segi tarbiyah, dari segi pendidikan. Juga dia mengajar kita supaya kita ni sealiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang, maka kita juga kena jadi hamba Allah yang pemurah dan penyayang. Nah, kita juga kena bina peribadi yang pemurah dan penyayang, rumah tangga dan keluarga yang pemurah dan penyayang, masyarakat yang pemurah dan penyayang, dan negara yang pemurah dan penyayang. Barulah rakyat jadi amin. Nah, berdasar kepada, bersumber kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi turunlah rahmat Allah, kerana kita menghayati sealiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua kena baca banyak bismillah ni, baca banyak Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita sedia maklum, salah satu tanda surah tu turun di Madinah ialah ayat tu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, kalau surah tu turun di Mekah ya ayyuhan nas, itu biasa gitu. Yang keduanya pula kita boleh cek, kalau Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, cek lah, lepas pada tu ada benda besar yang dia nak sebut, ada benda besar yang dia nak suruh. Sebab orang beriman orang yang boleh harap. Orang beriman lah orang harapan Allah. Orang tak beriman tak lewat kira dengan dia. Kita kata kan serulah berapa pun, rakyatlah berapa pun, ada begitu dia moga dia tak beriman. Sebab manusia ni dia ikut apa yang dia percaya. Manusia ni dia akan ikut, dia akan bertindak mengikut apa yang dia beriman, yang dia yakin, yang dia percaya. Kalau dia tak percaya, dia tak akan ikut. Dan yang ketiganya pula, kita kena berasa terhormat, kita kena berasa mulia, kerana kita ni termasuk dalam golongan orang yang beriman. Jadi kita ni, dan biar kita berasa ayat ni dituju ala kita, sebab orang beriman itu termasuk kita. Kau tak buat betul, berasa tak termasuk kita? Mana boleh, nana. Biar kita berasa, ni aku ni. Allah Ta'ala peradak lah kat aku ni. Allah Ta'ala tupu lah kat aku ni, sebab aku juga termasuk dalam jemaah orang beriman. Dan kita kena duduk dalam jemaah orang beriman. Jangan duduk dalam jemaah taghut atau jemaah orang tidak beriman. Punah kita. Dia akan hanyut. Dia akan hanyut kalau kita duduk naik kapal orang tidak beriman. Kita kena naik dan duduk dalam kapal orang beriman. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau dulu Nabi dan para sahabatnya, kalau dalam ni kan, kita lah. Kita lah. Biar berasa ayat ni ayat ditupu pada kita. La tuqaddimu baina yadayillah, jangan kamu duk mana-mana, jangan kamu mendahulu. Asal mana tuqaddimu tu mendahulu, baina yadayillah, mendahulu mendepani Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah duk belakang, kamu duk depan. Jangan. Wa rasulih, dan rasulnya. Ataupun terjemah dari segi makna dia, jangan kamu duk buat pandai-pandai. Jangan kamu duk memandai-mandai melakukan sesuatu sebelum mendapat hukum atau kebenaran daripada Allah dan Rasul. Itu terjemahan kod Melayu kita lah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kunci. Ini ayat dasar, ayat pelunggu, ayat paksi.
bertakwalah kepada Allah. Mana kena jaga hubungan kita dengan Allah, kena jaga Allah ni lebih daripada segala-galanya. Sebab Allah tu adalah segala-galanya. Dan Allah lah jaga kita. Najak di zaman roh lagi, zaman perut ibu, zaman di dunia ini dan di mana-mana pun Allah nak jaga kita. Tak kira kita tak boleh nak jaga peraturan dia, hukum dia, agama dia dan sebagainya. Kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu Sami', amat mendengar. Amat mendengar. Sekarang ni pun kita duduk mengaji, duduk berapa ni, Allah Ta'ala dengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba aku tanya tentang aku, royaklah ke dia, aku dekat benar dengan dia. Cuma dekat Allah Ta'ala tu terlepas daripada segala makhluk, tak terikat dengan apa yang kita faham dalam kehidupan makhluk, sebab Allah tak serupa dengan makhluk. Dia dekat Allah Ta'ala tu dekat cara Allah Ta'ala, bukan cara makhluk kita. Alim, lagi amat mengetahui. Ini satu lagi ayat akidah. Ini satu lagi ayat akidah nak ajar kita semua supaya kita khabar, kita sedar bahawa kita ni duduk di bawah perhatian dan pendengaran Allah dan pengetahuan Allah Ta'ala. Nampak? Tu kita ambil dalam kehidupan seharian kita ni. Jadi kalau kita duduk satu tempat dan kita tak berasa apa kita didengar dan diketahui oleh sesiapa, kita berasa lagu mana pada masa tu? Tak. Maka kita tak ada rasa guano lah. Muka kita tak tahu dan tak apa ni, kita duduk satu tempat, kita tak berasa bahawa kita didengar oleh sesiapa atau diketahui oleh sesiapa. Kosong gitu kan. Jadi sedaplah kita je, nyanyilah, berjogetlah, bergapalah. Buatlah. Bukan kita duduk sorang gitu kan. Tapi kalau kita tahu semasa kita duduk situ tu ada orang dengar, ada orang tahu, dan ada orang duduk perhatian kita, lagu mana tindakan kita pada masa tu? Berjuruh lah. Dia kata kan, dia berlain tu dalam dua suasana tu. Sebab tu Nabi kata, afdal iman, iman yang paling afdal itu, an ta'lama anna Allah syahiduka haitsuma kunt. Ada ni biar boleh ingat ni kalau boleh. Afdalul iman, iman yang paling afdal itu an ta'lama, bahawa engkau tahu, engkau yakin, annallaha syahiduka, bahawa Allah itu menyaksimu, tengok pada kamu, ainama haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Biar kita khabar, kita berasa bahawa kita dalam perhatian Allah, dalam pendengaran Allah, dalam pengetahuan Allah. Allah tahu segala-galanya. Itulah iman yang paling afdal. Dan iman inilah yang kita kena bina dalam kehidupan kita. Jadi ayat ni ayat akidah ni. Bukan sekadar ayat Allah tu maha mendengar, maha mengetahui, tapi sekaligus dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Dari segi ceritanya nak ayat Allah ni maha mendengar, maha mengetahui, tapi dari segi tuntutannya nak ayat pada kita, dah aku dengar, dah aku tahu kak, mu jangan nak buat benda pelik-pelik lah. Dia nak kata kan? Sama ada lebat peribadi, jangan nak buat benda hak aku lari, hak aku marah, sebab aku tahu, aku dengar ni, dan lepas pada ni aku akan ambil tindakan pula, akan ada balasan dan sebagainya. Bukan dengar saja, bukan tahu saja, dia rekod ke apa semua sekali. Dalam bentuk jemaah, dalam bentuk puak kumpulan pun gitu juga. Jangan dia buat kosong-kosong, jadi buat kita ni tak ada Tuhan. Nak kata kan? Tak ada Allah. Orang berasa tak ada undang-undang pun lain dah. Dia berasa tak ada undang-undang, boleh buat apa saja. Jadi ganah, jadi begitu.
Hak atas pada undang-undang tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan dunia ni, hak tu hak paling tinggi sekali, autoriti yang paling tinggi, kuasa yang paling tinggi atas pada undang-undang ialah Allah. Gitu. Dalam bab negara pun gitu juga. Pemimpin negara kena faham bahawa Tuhan ada dengar, Tuhan tahu. Nak susuk siapa? Nak susuk siapa? Dengan rasuahnya, dengan segala macamnya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi kalau pemimpin negara ada ayat ni, selamat dunia ni. Tak akan berlakulah pengkhianatan, tak akan berlakulah tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Di akhir-akhir ni pula kita dengar cerita 2-3 hari lepas, seorang yang bernama Datuk Bakar dalam satu ceramah dia mengaku, dan dia ni setia usaha kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dia mengaku bahawa dia adalah salah seorang yang merancang untuk membuat fitnah kepada Anwar dalam kes lewat yang pertama. Dan dia minta maaf kepada Anwar kerana kes dia lah menyebabkan Anwar merekod dalam penjara selama 6 tahun. Baru minta maaf. Padahal minta maaf pun kawan tu jadi kain buruk dah. Dia yang merancang dengan beberapa orang lagi. Siapa dia? Dia, Datuk Bakar. Yang kedua, Datuk Aziz Samsudin. Yang ketiga, Ummu Hafilda. Yang keempat, Dain Zainuddin. Yang kelima ialah Tun Dr. Mahathir. Ni orangnya. Dan dia minta maaf. Padahal kau minta maaf lagu tu. Kawan ni masuk jail bertahun-tahun kerana demo buat kih fitnah. Tu hak lewat pertama. Lewat kedua ni pula, ayah hak kena lewat tu sendiri naik stage mengaku bahawa anak dia ni dituduh lewat. Anak dia pun tak royak ke dia. Macam mana seorang anak kena lewat tak royak ke ayah? Dan dia pun tak tahu menahu. Ni. Jadi kalau orang tu tahu dah khabar innallaha sami'un alim, dia tak berani nak jatuh orang dalam politik pun, takkan nak buat fitnah siapa begitu mau. Kita ada ayat ni, Kalau dia khabar innallaha sami'un alim, orang politik yang khabar barang ni, dia tak berani nak buat fitnah yang begitu besar. Na'udzubillah min zalik. Boleh main tuduh orang main-main ya. Buat fitnah kat orang main-main ya. Lepas tu mengaku dan minta maaf. Orang menuduh orang lewat dan menuduh zina, dia kena bawa 4 saksi. Kalau dia gagal bawa 4 saksi, maka dia kena sebab. Dia tu kena sebab 80 hotel kerana menuduh orang. Ini kerana kes politik jahiliah, politik sesat yang tak ada agama dalam politik. Ni masalah ni. Masuk saja dunia politik, dia kata jangan duk campur dengan agama. Tu yang jadi sesat barat habis tu. Jadi tak ada pimpinan dalam politik, tak ada wahyu dalam politik. Ya ada nafsu segala-galanya. Sedangkan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nak susuk siapa? Tebing-tebing susuk berakhir pecah juga. Sama ada pecah atas dunia ni, dan hak berat lagi pecah, Tuhan pecah di akhirat nanti. Rahsia setara mana pun dia tak boleh nak rahsia dengan Allah. Sebab Allah tu Sami'un Alim. Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat.
Nak buat mana? Nak susuk dengan Allah. Nah, kalau orang tahu bab ni, dia tak berani nak melibatkan diri dalam pengkhianatan terhadap harta-harta negara, harta rakyat, rasuah dan sebagainya. Kerana dia tahu Allah Ta'ala itu maha mendengar. Telefon sana, telefon sini, bisik sana, bisik sini, mesyuarat sana, mesyuarat sini, semua Tuhan tahu. Dan Tuhan dengar apa yang kamu bercakap. Itulah tuan-tuan semua, dalam semua bidang kehidupan. Mana ayat ni walaupun pendek, sangat-sangat penting. Sebab itulah Nabi kita letak afdalul iman, iman yang paling afdal sekali ialah kamu tahu, kamu sedar bahawa Allah menyaksi dan memerhati kepada kamu di mana saja kamu berada. Boleh ingat ke hadis? Afdalul iman an ta'lama anna Allah syahiduka haitsu ma kunt. Iman yang paling afdal itu ialah kamu tahu, kamu yakin bahawa Allah Ta'ala itu menyaksi kamu di mana saja kamu berada. Oh, boleh hadis ni berpadai dah hari ni. Sebab orang zaman dulu kan nak boleh sesuatu hadis tu, berjalan jauh, masa lama nak boleh ke sesuatu hadis tu. Cari tok guru bukan main. Lama kita ni orang royak hadis kita jenera gitu ya. Sebenarnya tak ambil berat mana. Jadi kena catat hadis-hadis Nabi ni, sebab hadis ni satu benda yang penting ni. Kata ulama tafsir, dia kata apa nama tu, makna ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman ni, la tuqaddimu tu dalam ilmu balaghah dia panggil isti'arah tamsiliyah. Satu kata pinjaman atau perbandingan. Allah Ta'ala membuat bandingan atau perumpamaan orang yang menyatakan pandangan mereka di hadapan Nabi atau mendahului Nabi, supaya orang lalu kok depan raja atau pemerintah yang besar. Mana dia ni duduk dulu, lalu duduk depan, raja duduk belakang dia. Itu soalan gitulah. Jadi ceritanya lagu mana? Cerita sebab tu ayat ni. Ada beberapa riwayat. Antara riwayatnya ialah, kata dia, dikeluarkan daripada oleh Ibn al-Munzir daripada Hasan Basri, ada beberapa orang manusia zabahu qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, hari korban ada orang-orang yang pergi korban sebelum pada Rasulullah korban. Ini sebab tu lah. Mendahului sepatut Rasulullah kena korban dulu. Tapi ada orang-orang yang berkorban sebelum daripada Rasulullah berkorban. Lalu mereka itu disuruh supaya mengulangi balik korban sembelihan mereka itu. Ada satu riwayat yang lain mengatakan ada orang-orang yang mendahului Rasulullah dalam bab puasa. Mereka itu puasa sebelum pada Nabi puasa lagi. Ini dulu pada Nabi. Dulu pada Nabi. Jadi adalah beberapa kes di zaman Rasulullah yang menyebabkan ayat ni turun. Jadi Allah Ta'ala tegur, jangan mendahului Allah dan Rasul. Dalam bab ibadat ke, dalam bab apa ke, jangan mendahului Allah. Dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan dia kata, dalam ayat ni Allah Ta'ala buat maf'ul untuk menunjuk ke umumnya ayat ni. Dari segi sebab turunnya khusus, tapi dari segi pengajarannya umum. Walaupun sebab turunnya khusus kan, tapi dari segi pengajarannya umum. Lagu mana? Kata dia, la tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul, qaulan dalam bab perkataan, wala fi'lan, dan dalam bab perbuatan.
Jangan duduk mana-mana lah maksudnya. Jangan duduk mana-mana dalam Islam ni. Sehingga Allah Ta'ala buat keputusan, Allah dan Rasul buat keputusan dulu, barulah kamu bertindak. Begitulah maksudnya. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan juga, dia kata, termasuk dalam bab mendahului Allah dan Rasul ini, termasuk dalam bab mendahului Allah dan Rasul itu ialah tashri'u ma lam ya'zam bihillah, iaitulah buat undang-undang yang tidak diizin oleh Allah. Kita buat undang-undang dengan membelakangi Allah Ta'ala, dengan tidak ambil kira prinsip dan dasar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu duduk belakang, Islam dan Rasul duduk belakang, dia dulu, dia tak ambil kira pun. Tashri'u ma lam ya'zam bihillah, iaitulah buat undang-undang yang tidak diizin oleh Allah. Wa tahrimu ma lam yuharrimhu wa tahlilu ma lam yuhallilhu. Dan dia kata boleh, dia kata tak boleh pada benda-benda hak yang Islam kata boleh, dan dia kata tak boleh pada benda-benda hak Islam kata boleh. Dan kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti lagi, dia kata, inna hurmatan nabi, hormat ke Nabi, ba'da wafatihi, selepas Rasulullah meninggal dunia, kahurmatihi fi ayyami hayatihi, seperti hormat ke Nabi ini adalah wajib supaya dengan hormat semasa Rasulullah masih hayat. Tidak kata mendahului Nabi pun tak apalah, moga dia tak ada tak boleh. Jadi hormat ke Nabi ni sama saja hukum dia. Hormat ke Nabi semasa dia hidup, dan hormat ke Nabi semasa dia sudah wafat. Ini adab yang paling penting sekali. Jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul. Dalam apa saja kena tanya apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan nak tanya apa kata orang. Boleh juga nak tanya apa orang kata, tapi kena tanya apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu hak nombor satu sekali. Diceritakan daripada Muaz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal, sebab Muaz ni di antara sahabat kaneh, dan dia ni seorang yang alim dalam bab undang-undang, dalam bab fiqh, dalam bab undang-undang ni. Muaz ni orang yang mahir dalam bab undang-undang Islam. Apabila Muaz bin Jabal diutuskan oleh Allah ke Yaman untuk menjadi hakim, Rasulullah tanya, bima tahkum, wahai Muaz, kalau kamu sampai ke Yaman nanti, kamu nak buat keputusan, nak buat hukum dengan apa? Keputusan kamu nak buat tu berdasarkan apa? Jawab Muaz, bi kitabillah, saya akan buat keputusan berdasar kepada kitab Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya lagi, fa illam tajid, kalau kamu tidak dapati dalam kitab Allah, dalam Quran. Qala radhiyallahu anhu, Muaz jawab, bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya akan berpandu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Rasulullah tanya lagi, fa illam tajid, kalau dalam kitab Allah, dalam Quran pun tak ada, dalam sunnah Nabi pun tak ada, isu ni isu baru, kih ni kih baru, nak buat lagu mana? Kih baru timbul, tak pernah berlaku sebelum pada ni. Jawab Muaz lagi, jawab Muaz, ajtahidu ra'yi, saya akan beristihad, saya akan buat pandangan mengikut pandangan saya. Jadi pandangan dia tu duduk nombor 3, lepas pada Allah dan lepas pada Rasul. Fadaraba fi sadrihi, lalu Rasulullah tepuk dada Muaz. Rasulullah tepuk dada Muaz, wa qala, dan bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasulullah, yang Muaz bin Jabal,
sehingga dia boleh mengikut apa yang diredai oleh Rasulullah. Rasulullah puji Muaz kerana cara dia susun atau cara dia bertindak dalam bab undang-undang. Dalam bab Islam ni, nombor satu berdasar kepada kitab Allah, nombor dua pada sunnah Rasulullah, nombor tiga barulah pandangan dia. Kita semua lagu mana kita semua? Kita semua pun kena duduk tangga ni lah, kena susun molek tu, kena buat penyusunan semula masyarakat kita ni, pemikiran kita, kehidupan kita, dan juga siapa kau pekat negara tu, siapa kau pekat negara pun, pemimpin negara kena ikut tertib ni. Jangan duk sebut Malaysia ni negara Islam je, tapi tak ikut Islam. Mana boleh lagu tu. Jadi kalau betul-betul Malaysia ni negara Islam, sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan, bahawa Islam adalah agama persekutuan, dia kena ikut gini lah. Kena ikut dia punya kaedah ni. Nombor satu, apa saja undang-undang nak buat, kena berdasar pada kitab Allah. Kalau undang-undang tu bercanggah dengan kitab Allah, maka kena buat undang-undang tu, kena ketepikan. Tak kira lah undang-undang apa pun. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga barulah ijtihad, pandangan. Pandangan ahli undang-undang, pakar undang-undang, pandangan ahli parlimen, pandangan ahli Dewan Undang Negeri, pandangan ahli mesyuarat dan sebagainya. Aduk nombor tiga dah. Nombor satu ialah Allah, nombor dua Rasul, nombor tiga baru pandangan ataupun ijtihad. Itu kena susun semula tu. Nak susun semula ni bukan senang. Sebab negara kita sudah 55 tahun dah mengamalkan ajaran sesat daripada barat dalam bab undang-undang jenayah. Inilah ajaran sesat yang terbesar di Malaysia, di mana undang-undang jenayah kita tak ikut ajaran Islam, dia ikut ajaran sesat daripada barat. Maka berlakulah sesat barat. Ada sesat timur pada undang-undang barat ni. Memang undang-undang yang dibuat pada pemikiran manusia dalam dunia barat, dan dia tak ambil kira Allah, tak ambil kira Rasul. Moga dia kafir juga. Dia tak buat kira dengan Allah, tak, moga dia kafir. Jadi undang-undang kafir ni mari guna untuk orang Islam. Boleh jadi kalau gitu. Derebat halal ada tanda halal, makanan halal, tidak ada tanda halal kan? Baguslah, kita setujulah hari halal. Tapi jangan hari halal dalam bab makanan saja. Dalam bab undang-undang lah ke mana? Dalam bab pakaian lah ke mana? Dalam bab pimpinan negara lah ke mana? Kena ambil kira juga hari halal tu. Duk main hari halal dalam bab makan minum je 55 tahun. Lama 55 tahun ni. Sebab itulah kita ni tuan-tuan semua 5 tahun sekali dia supaya dengan orang tanah getah, tanah apa nama tu, tanah kelapa sawit lah. Siapa umur dia kena tebal hak lama tu, kena bubuh hak baru. Tanah semula dia panggil. Tidak gitu kan? Ni nak tanah semula ni. 5 hari bulan ni nak tanah semula. Jadi nak tanah semula ni, biasanya orang nanai getah, kau nanai deria, kau nak tanah semula ni ataupun kelapa sawit kau, setelah dia teh dah 55 tahun, dia boleh tahu hak mana hak bakar molek, hak mana bakar tak molek. Tidak gitu kan? Takkan nak tanah semula nak ambil bakar hak tak molek juga. Mana boleh lagu tu. Tak cerdik lagu tu. Mesti dia kena ambil bakar hak molek. Kena ambil bakar hak molek. Tu dia. Terutama bakar yang ikut tertib. Sebab mendahulukan Allah nombor 1, nombor 2 Rasul, nombor 2 mukti ijtihad sendiri ni. Tertib ni bukan tertib biasa-biasa. Ini tertib alam ini. Tertib dunia semua sekali. Bukan Malaysia saja.
Inilah sunnatullah dan inilah peraturan tetap Allah Ta'ala. Siapa dia langgar hak ni, lebih bahaya daripada langgar peraturan jalan raya lagi. Lebih bahaya daripada langgar peraturan lain. Ini jadi apabila orang tu tak ikut tertib ni, Allah nombor 1, Rasulullah nombor 2, nombor 3 baru manusia. Kalau tak ikut tertib ni, dia akan jadi orang tu orang luar tabi'i. Orang tu orang luar tabi'i. Kalau negara pun negara luar tabi'i. Kalau kerajaan pun kerajaan luar tabi'i. Pemerintah pun pemerintah yang luar tabi'i, sebab dia tak ikut tertib hak Tuhan ajar, tertib hak yang diajar oleh Al-Quran. Jadi dia dengan Allah ni dia dulu sama. Dia Allah tak tahu duk mana pun. Kalau ambil kira Allah Ta'ala boleh kira ni, Allah tak tahu duk mana. Nah, timur-timur rakyat didahulukan. Allah tak didahulukan. Jadi rakyat didahulukan. Mengerak ke? Tak mengerak. Dia kena Allah dan Rasul didahulukan. Tak kita kan? Allah dan Rasul didahulukan. Allah dan Rasul kena duduk depan, mu kena duduk di belakang. Jadi kamu duduk depan Allah dan Rasul apa ha? Jadi Allah pula kena ikut kamu, Rasul kena ikut kamu. Wahyu kena ikut nafsu, bukan nafsu ikut wahyu dak. Tak kena lagu tu. Tak sudah kata kena, memang bagian tak kena. Tak kena tu dia panggil ajaran sesat. Sebab itulah disebut wattaqullah. Kamu kena bertakwa kepada Allah. Kalau tak takwa jahanam. Dia gapo-gapo apa kalau kita tak jaga, kan tak usah ke gapo. Ayat kalau kita tak jaga, mampu kerah ayat tu. Kalau pegang lembu, mampu. Pakai ikan, mampu. Pasal tak ada takwa, tak ada jaga. Takwa ni mana jaga. Kesihatan kita, kalau tak ada takwa dalam bab kesihatan, ke mana agak-agak? Makan ikut dia, tak jaga, apa kata ikut doktor, tak boleh makan apa, kata dia. Alah. Jadi doktor ni royak undang-undang kesihatan, kena bertakwa dalam bab undang-undang kesihatan. Dia kata malah nak ikut doktor-doktor ikut dia, berat dia kata. Alah. Doktor pun bahaya keciman ni kena kerak kaki ni. Pasal dia tak bertakwa dalam bab kesihatan. Gapo-gapo apa kalau tidak bertakwa, punah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi dasar Islam ni dengan tertib yang sedemikian rupa supaya kita jaga barang. Sebab Tuhan buat dunia ni dengan tertib ni, Jadi kalau tak jaga tertib ni punahlah. Lepas tu pula Allah Ta'ala pun duk dengar, duk perhati, duk tengok kakak ni hamba Allah ke hamba syaitan ni. Kalau dia betul-betul hamba Allah, dia tidak akan mendahului Allah. Dia tak akan letak Allah di belakang dia. Dia tidak akan membelakangi Allah. Dia letak Allah di depan sama. Kalau dia tu hamba Allah. Tapi kalau dia ada hamba syaitan, dia tak cara ke Allah lah, turut nafsu dia lah. Ini ayat ni tuan-tuan semua, kalau boleh hafal, kita hafal lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Itu kunci dia. Pendek je, tapi ini kunci, ayat kunci dia panggil. Innallaha sami'un alim. Kerana Allah itulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allah. Ulai pun tak apa, ulai acak-acak ayat ni. Baca juga. Biar betul-betul tertanam di hati. Kata Ali bin Ibn Talhah daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, ini tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas mentafsirkan ayat ni, la taqulu khilafal kitab was sunnah. La taqulu, jangan kamu duk kata menyalahi kitab dan sunnah. Itu dalam bab kata, dalam bab hukum, dalam bab apa saja pun lagu tu lah. Dalam bab ekonomi, politik, sosial, beretah negara semua sekali, jangan duk bertindak berdasarkan nafsu yang lakoh Quran, lakoh Allah dan Rasul. Jangan. Kalau kamu beretah negara ni, meletakkan Allah duduk di belakang, Nabi duduk di belakang, mu duduk depan, buat apa saja, tak kira lah Quran Sunnah betul tak betul.
Jahannam Malaysia ni. Jahannam Malaysia ni. Lambat banget jahannam. Sebab Allah Ta'ala ambil kira belakang. Dan selagi kata ulama tafsir, hazihi taqwa. Taqwa ni dia akan mari minasyu'ur bi anna Allah sami'un alim. Taqwa ni akan tumbuh hasil daripada dia yakin, dia sedar bahawa Allah tu duk tengok, bahawa Allah tu duk dengar, dan bahawa Allah tu duk perhati dia, duk tahu dia. Kerana itulah maka dia takwa. Jadi ayat ni juga menjadi sumber pada takwa. Kalau tak selesai ayat innallaha sami'un alim, tak berlaku takwa. Kalau dia tak khabar betul bahawa Allah sedang mendengar, Allah sedang melihat, tak akan berlaku. Wattaqullah tu tak akan selesai. Sebab wattaqullah itu ada hubung kait dengan innallaha sami'un alim. Seseorang yang khabar bahawa Allah duk dengar hati dia, perasaan dia, apa yang dia buat, dan setelah dia tahu bahawa Allah tahu belaka, tak boleh nak susuk dengan Allah Ta'ala ni, barulah takwa tu mari. Tu hubung kait di antara ayat dengan ayat ni. Panjang ayat ni sikit ni. Jadi kita kena kata Allah didahulukan. Allah tu didahulukan. Hak-hak Allah tu mesti diutamakan. Sebab Allah ni kita nak tupai dunia dan akhirat. Sebab Allah tu segala-galanya. Kalau penuh dengan Allah, habis tak satu, tak ada. Kalau kita tak jaga kat penuh ni. Penuh-penuh ni kerana tak jaga. Boleh jadi kalau balas dengan orang. Kalau balas dengan orang, penuh hubungan kita dengan orang ni, ada orang lain pula boleh baik dengan orang lain Abang ramai lagi, bukan dia seorang orang ni. Tapi kalau penuh dengan Allah, nak baik dengan siapa? Nak baik dengan siapa? Baik dengan syaitan lah jawab dia. Nak jaga supaya jangan penuh ni, itulah dengan takwa, dengan ikut tertib tadi. Tidak penuh kan habis. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman lagi. Memanglah orang tak beriman tak ada harap. Ya berapa pun buat dok begitu, yang muka dia tak beriman. Malah ada canggah balik pula kan. Kita royak begitu, nak ikut Islam kak, tak majulah kita. Allah. Nak ikut Islam kat berat lah. Dia canggah balik pula, kisnya dia tak beriman. Cuma betul lah dia ni beranak dalam keluarga Islam. Betul lah dia orang Melayu je. Dan definisi orang Melayu tu ialah orang yang beragama Islam. Betul lah. Nak kata iman masuk pada dalam hati hasil daripada usaha, tak berlaku. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah lah. Ia betul-betul dia beriman, dia iman masuk ke dalam hati dia. Dia ada sebut sama kan, ikan duduk dalam laut ni lama sejak kecil lagi beranak dalam laut. Tidur dalam laut, makan dalam laut, segala-gala duduk dalam laut, minum air laut. Tapi tak masing daging dia. Dia kena tahu hebat daging dia. Kalau naik ke darat, kena buh garis semula. Bapa? Pasal air laut tu tak masuk dalam diri dia. Tak masuk. Dia lagu tu ya. Semua juga orang Melayu ni beranak dari rumah Islam. Masa beranak tu panggil tok guru dah cukur. Cukur tok guru belah mulut ke apa, doa lah ke apa semua sekali. Mana turuk. Tapi email tu tak masuk juga. Email tu tak jelira masuk pak dalam. Jadi tahu hebat hati dia. Hati dia tahu hebat macam ikan tadi lah, tahu hebat tak kena. Masing tu tak masuk. Padahal kalau nak kira dah lama kita mau duduk dalam laut kan, masih perak. Kita nak makan ikan laut ni kena gede air pasal masing, pasal lama duduk dalam laut. Tidak gitu. Email pun supalah. Dia tak badai dengan hanya duduk dekat masjid saja. Duduk
apa nama tu, dekat rumah hamba tu, orang ngajar tiap-tiap minggu, hari Sabtu tiap-tiap minggu. Lepas tu pergi ke tak? Setakat ni tak lagi. Boleh baik. Tu jenis-jenis air tak, ikan tak masuk air tu. Dia nak masuk email, nak masuk Quran dalam diri ni bukan senang. Bukan senang. Tambah-tambah hak jenis hak somak dengan kufur ke, hak somak dengan syirik lagi-lagi payah. Sebab itulah ayat-ayat besar ni, ayat-ayat amanat ini di start dengan wahai orang beriman. Harap-harap kita lah berasa mulia sebab kita dia termasuk dalam golongan orang beriman. Sebab orang beriman ni orang yang mengaku dengan lidah, membenar dengan hati dan mengambil tindakan dengan amalan. Tidak gitu kan? Itu mana orang beriman. Kalau mengaku dengan lidah saja tak jadi lagi, membenar dengan hati saja tak jadi lagi. Dia kena ikut dengan amalan. Tiga-tiga sama naik. Mengaku dengan lidah, membenar dengan hati, ikut dengan amalan, baru sempurna amalan. Tidak tak sempurna, cacat lagi. Sebab tu dia guna wahai orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum, jangan kamu mengangkat suara cakap kamu. La tarfa'u tu jangan angkat suara, mana jangan kamu lebih. Tadi jangan mendahului, jangan kamu depan Allah dan Rasul. Hal ni dalam bab kecek pula, akhlak dalam bab kecek. Jangan kamu angkat suara lebih tinggi daripada la tarfa'u aswatakum, jangan kamu mengangkat suara cakap kamu melebihi fauqa sautin nabi, melebihi suara cakap Nabi. Jangan duk kecek derah lebih pada Nabi. Wala tajharu lahu, dan janganlah kamu menyaringkan suara lahu semasa menghadapkan cakap kepadanya. Jangan duk lekun luah lah ni. Kecek tu dengan Nabi tu jangan duk berderah. Ini ada orang beriman bercakap dengan Nabi, sebab Nabi ni nombor satu pemimpin besar. Yang keduanya pula, Nabi ni orang beradab tinggi, berakhlak mulia, dia iktiraf oleh Allah kan. Dan dia pula ni orang yang sangat berilmu, segala-gala lah sempurna Nabi ni. Jadi kamu kena buat terbunah kecek lekung luah tu lah apa jangan. Wala tajharu lahu, jangan kamu duk menyaringkan suara lahu semasa lahu bil apa nama tu, semasa menghadapkan cakap kepadanya, bil qaul tu dengan perkataan kamu, kajahri ba'dikum li ba', sebagaimana kamu duk berderah, duk menyaringkan suara sama-sama apabila kamu cakap sama-sama kamu. Sama-sama sendiri kan. Allah darahnya berkecek dua orang aja. Nenek. Pasal lama dia tak jumpa, dan dia tu rapik berdoa, darahnya berkecek. Itu sama-sama kamu. Atau duduk kedai kopi gagal kaimak belah, sama-sama kamu. Dengan Nabi dia tak lewat perangai lagu tu. Tak lewat gitu. Sama ada Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal dunia, supaya antahbata a'malukum, supaya amal-amal kamu tidak tahbata ni asal punuh ataupun tidak hapus pahalanya. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedari bahawa amalan kamu sudah punuh kerana kamu bercakap nyaring dengan Rasulullah. Bapa jadi punah amalan? Jadi punah amalan ni kalau kamu bercakap lebih tinggi suara tu atas dasar nak menghina Rasulullah, atau nak pelekeh Rasulullah. Kalau kamu bercakap lebih daripada suara Rasulullah dengan niat nak pelekeh Rasulullah, nak perendah Rasulullah, nak tinggi kamu, berasa Rasulullah ni lekeh, kamu hebat pada Rasulullah, pada masa tu habis jadi kufur. Apabila kufur, punuh amalan. Sebab amalan ni tidak akan punuh kalau tidak kufur. Tidak gitu kan?
Kata ulama tafsir, apabila seorang itu bercakap dengan Rasulullah dengan niat yang jahat, dengan niat nak menghina, nak perendah Rasulullah, dia pendengar suara dia tu, nak suruh Rasulullah tu perik ke dia ke, ada, ataupun nak suruh Rasulullah dia takut ke dia ke, atau nak jatuh Rasulullah ke, kalau niat jahat gitu, maka penuhlah amalan dia. Jadi dibimbingi takut-takut kamu terbawa ke situ, maka amalan kamu penuh dan kamu tak sedar bahawa amalan kamu sudah penuh. Ni kena beringat ni. Nah. Tak ada akak. Jadi kalau akak suara gini pun boleh memusnahkan amalan, apatah lagi kalau pelebih daripada Rasulullah, hina Rasulullah, apa lagi lah. Nah. Jadi salah satu daripada perkara yang boleh memusnahkan amalan ialah iaitulah merendah-rendahkan Rasulullah, walaupun dalam bab cakap, menjatuhkan maruah Rasulullah atau sebagainya. Penuhlah amalan dia. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaika mereka lah allazina, orang-orang yang imtahanallahu, yang telah dibersihkan oleh Allah qulubahum, akan hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa. Ni jadi diceritakan bahawa apabila turun ayat ni, banyak sebab turun dia. Antara itunya ialah Abu Bakar As-Siddiq, apabila turun ayat yang laris supaya jangan bercakap lebih tinggi suara daripada Rasulullah, maka Abu Bakar semasa bercakap dengan Rasulullah, bercakap dalam keadaan macam bisik. Kohor tu macam bisik. Maka Allah Ta'ala puji orang yang merendahkan suara semasa bercakap dengan Rasulullah ni, sebenarnya orang itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah untuk tumbuhnya takwa dalam hati dia. Sebab hati ini, supaya kita tanam pokok, tanam padi, tanam berapa lah juga, takwa ni tak tumbuh kalau sekiranya hati itu tak bersih. Tidak gitu nah. Sebab tu orang nak tanam berapa-apa, dia bersih dulu. Dia bersih buah dulu, sapu apa ni, pokok-pokok lain ataupun rupuk dan sebagainya, baru dia tanam, baru tumbuh balik. Tapi kalau dia berserabut dengan benda lain, dia tak boleh hidup bagai tu. Mampu dulu lagi. Takwa apa gitu, kena bersih dulu. Jadi salah satu pembersihnya ialah orang ni beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradab dengan Rasulullah, lalu Allah Ta'ala membersihkan hati dia, yang menyebabkan takwa kepada Allah tumbuh dengan begitu baik. Lahum maghfirah, mereka diberi keampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ada ngupoh weh. Kenapa? Kerana dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah ni dan beradab dengan Rasulullah ini, nombor satu, diampunkan oleh Allah segala dosanya, bersih diri dia. Yang kedua, segala penat lelah dia tu ada ganjaran, ada bayaran yang digelar oleh Allah sebagai ajrun azim, bayaran yang besar. Kalau tu Allah Ta'ala sebut ajrun azim, bayaran yang besar, upah yang besar, besar sangat lah. Sebab Allah yang maha agung, maha besar ni, dia tak kecek uduh-uduh. Dan dia kata besar sangat lah. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad, yang memanggilmu min wara'il hujurat, dari luar bilik-bilik tempat ahlimu, bilik-bilik isteri Nabi. Ini menaung.
Jadi rumah Nabi ni tuan-tuan semua, faham sendirilah. Orang boleh masuk ke rumah dia simple, boleh masuk direct, tak ada pagar-pagar, tak ada berapa. Pakai pergi kat rapat ke rumah dia, rapat ke bilik dia. Gitu. Tidaklah kata kalau ada jaga lagi, pagar lagi, tak ada. Sebab tu dia jadi rapat dengan bilik tu. Bilik dia pun tidak serupa dengan bilik rumah batu pun kita ni. Simple benar rumah Rasulullah tu. Simple benar. Jadi orang tamu ni mari duduk tepik, duduk menaung, panggil Rasulullah, suruh tubik jumpa dengan dia. Allah, darat ngerti dia ni. Tu dia. Ni cerita dia lagu mana? Inilah orang A'rab Bani Tamim. A'rab ni orang kapur, orang darat. Dia orang yang rendah. Dia punya pengajian dia, dan tabiat dia pun agak kasar sikit. Dia panggil A'rab. Memang orang jahil, dan orang budi bahasa pun jenis anu sikit. Tu dia panggil A'rab. Adat berkurang kan? Terbolah. Jadi golongan A'rab daripada Bani Tamim ni pergi nak jumpa dengan Nabi. Ada rombongan dia pergi jumpa, masuk ke dalam masjid Madinah, lalu duk panggil Nabi. Ya Muhammad, panggil nama pula tu. Allah. Ya Muhammad, kalau kita agak wahai mamak lah kan. Dia panggil betul-betul begitu, tak ada ke Rasulullah ke Nabi kena. Panggil di sebelah bilik Rasulullah. Ukhruj ilaina. Tolong mari jumpa dengan kami ni. Hum kaum mujahalah, dia ni puak-puak kaum hak jahil-jahil dan mempunyai tabiat yang agak kasar. Wa kanu 70 rajula, ada 70 orang semua. 70 orang. 70 orang gege. Gege gepok. Gege atas masjid. Kerana ada 70 orang. Tapi hak manggil tu nama dia Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis. Aqra' ni lah hak yang jumpa dengan Rasulullah. Dia tengok ke Rasulullah duk sium cucu dia, duk sayang ke cucu dia. Lalu dia kata, ya Rasulullah sium sayang ke cucu. Dia kata, cucu saya macam-macam, saya tak rajin sium. Padahlah darat kita semua sifat kasih sayang pun tak ada. Aqra' ni ni kasar. Rasulullah kata, man lam yarham la yurham. Orang yang tak ada kesia belah, orang itu tidak akan dikesia belah oleh Allah. Dia manggil Rasulullah daripada luar pintu Rasulullah ni. Nama Aqra' bin Habis. Tapi darat-darat dia pun Islam. Terima Islam walaupun jahil. Tapi kalau hilir pun menentang Islam tak lagi. Kasar-kasar dia pun, tapi dia jujur dengan Islam. Tapi Tuhan tegur, orang duk manggil, duk keluar Rasulullah di luar bilik ni, aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu tidak mengerti. La ya'qilun, tak erti bahasa ni. Tidak mengerti adab dan tata cara tertib di rumah orang. Kalau di rumah orang, ada adab-adab dia kan. Jangan duk menaung bertepik ikut dia begitu. Tunggu tuannya tahu lah, dia tubik lah tu. Dah 70 orang ni. Apa kerja tamu-tamu Rasulullah ni, kalau dapat tamu, dia sangat-sangat menghormati tamu. Tak panggil pun dia akan keluar. Walau annahum sabaru, kalaulah mereka bersabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum. Tentulah cara demikian khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Tunggulah sebentar. Rasulullah duduk dalam bilik air ke apa ke, mentang-mentang sapa kak, Rasulullah tak tubik lagi, pakai menau terus. Allah. Tunggulah dulu sehingga tuan tu dah
Dah nak Tuhan nampak orang mari kat, mesti Tuhan akan keluar kan. Tak panggil pun tak apa. Tunggulah. Lagi tuan rumah pun nak tubik-tubik pun dia kena bersiap juga. Dia kata kan tak okay dengan tamu seramai ni tubik ikut dia begitu, tak pakai baju, tak pakai apa-apa. Tunggulah sebentar. Ni betul-betul dah sapa agak lambat tubik sikit gak pakai naus selalu. Allah darat sengoti ni. Tapi walau bagaimanapun, wallahu ghafurun halim. Ingatlah Allah ni amat pengampun, rahim, amat mengasihani. Tuhan gosok pula, marah-marah gosok, marah-marah gosok kan. Itulah cara Islam. Marah tu memang tak betul lah. Tapi dalam keadaan tu Tuhan gosok pula. Tak apalah, Tuhan maaf, Tuhan ampun. Sebab bagian ni nak kena mengaji barulah selesai. Kalau tak mengaji, memang duduk apa nama tu, jadi biadab lah, tak kena, tak tahu ada Islam tu. Setakat itulah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu hadiyatan ilaih wa ila arwahi aba'ina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma a'tiq riqabahu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya keampunan-Mu dan kemaafanmu lebih luas dan lebih besar daripada kesilapan dan kesalahan kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat menghayati dan mengamalkan segala apa yang kami belajar pada pagi ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat membaca Al-Quran siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin kami di dunia ini dan pembela kami di akhirat nanti. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai ubat pada segala penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan segala apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta perlindungan daripada segala apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tidak ada Nabi dan Rasul ini. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang senantiasa kasih dan sayang kepada apa yang dikasihi oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini condong pada kezaliman dan juga orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, hajat masyarakat kami, hajat rakyat kami, dan juga hajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan juga hajat orang yang berhajat di dunia ini. Kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa menunaikan segala hajat hamba-hambanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukan segala apa yang diperintah oleh Engkau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Engkau dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami bertaubat pada segala kesalahan kami dan menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab
semua soalan munkar dan nakir. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami, dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan dan kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau serta dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperoleh keampunan, kerahmatan dan keredaan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.